Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amril Arif akan menerangkan tentang pengenalan masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat Malaysia yang teguh. Masyarakat Malaysia sering disebut sebagai masyarakat majmuk, iaitu sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya, agama, bahasa, adat resam dan cara hidup yang tersendiri. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Selamat sejahtera tuan, nama saya ialah Karen Peninselvam. Nombor matrik saya ialah 10 DLS 21F 2023. Dalam tajuk ini, soalan saya ialah definisi masyarakat dan kepelbagaian kaum di Malaysia berserta contoh-contoh kaum di Malaysia. Masyarakat didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama di suatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. Manakala sudut istilah pula menerangkan bahawa masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubung sosial. Masyarakat juga menggambarkan rakyat sesebuah negara. Kepelbagaian budaya Malaysia, jumlah kaum terbesar di Malaysia adalah kaum Melayu, Cina dan India. Selain itu, kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberikan keutamaan demi mengekalkan keukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi semasa rakyat Malaysia. Kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan perpaduan, iaitu makanan. Contohnya, makanan kaum Cina, kuih bulan, maklumat tentang kuih bulan ataupun Mooncake Festival yang disambut pada hari ke-15 bulan ke-8 kalender lunar. Struktur masyarakat pelbagaian kaum di Malaysia telah melahirkan banyak persatuan politik, sosial dan ekonomi yang memperjuangkan kaum hubungan etnik yang mantap sangat. Perlu dalam kalangan rakyat sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa, budaya dan etnik. Sekian. Jadi serahkan pembentangan seterusnya kepada pembentangan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. 3 faktor pembentukan masyarakat majmuk ialah masyarakat majmuk muncul akibat daripada dasar penjajahan yang menggalakkan penghijraan mengikut keperluan ekonomi. Nombor 2 ialah orang Melayu asli yang merupakan penduduk asal tanah Melayu. Kedatangan imigran dari negara China dan India memenuhi keperluan ekonomi menyebabkan pembentukan 3 kaum utama di tanah Melayu, iaitu Melayu, China dan India. Yang ketiga ialah dasar British. British menggalakkan kemasukan buruh India dan China untuk kepentingan perkembangan sektor perladangan dan perlumbungan. Kehadiran mereka telah mewujudkan masyarakat majmuk di tanah Melayu. Di sini saya akan membentangkan tentang 3 peranan masyarakat Malaysia dalam membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Pertamanya, pihak sekolah, yang mana rakyat harus menyokong cadangan mewujudkan sistem pendidikan berteraskan kebangsaan dengan adanya sistem pendidikan yang terbuka kepada semua kaum dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang mampu membentuk 5 panduan dalam kalangan murid. Kedua adalah rakyat, yang mana rumah terbuka yang diadakan pada hari perayaan dapat mewujudkan kepada kaum di negara kita. Rumah terbuka bermaksud satu perayaan agama yang disambut berbagai agama dengan tujuan untuk membuat kesepahaman dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang terakhir sekali adalah keluarga, di mana perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dipupuk melalui aktiviti hari keluarga. Hari keluarga boleh disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat dalam sesebuah komuniti untuk mengeratkan hubungan sesama kaum.
Aktiviti Hari Keluarga yang dijalankan dapat mengeratkan persatuan kaum dan sekaligus menjayakan gagasan keluarga Malaysia. Terima kasih kepada rakan pembentang kita sebentar tadi. Seterusnya, saya Muhammad Fadi Ikmal bin Maisub akan meneruskan pembentangan dengan tajuk cabaran yang perlu dihadapi dalam mengekalkan keharmonian antara kaum di Malaysia. Suasana politik dalam negara yang berasaskan kaum. Sebagai contoh, terdapat beberapa parti-parti politik utama di negara kita adalah berasaskan kaum seperti UMNO, MCA dan MIC berwakili kaum Melayu dan Cina dan India masing-masing. Parti berasaskan kaum akan menyusahakan perpaduan kaum untuk mencapai perpaduan antara kaum. Sebab parti politik berasaskan ini mungkin menyatakan kata-kata yang cedera kepada kaum untuk mendapat sokongan dalam pilihan raya. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa kefahaman parti politik merupakan salah satu cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Seterusnya, endocentrisme. Pelbagai kaum di Malaysia juga didapati bersifat endocentris. Masing-masing menganggap kaum sendiri lebih tinggi kedudukan berbanding kaumnya yang lain. Berdasarkan Malaysia Journal of Young Studies yang ke-70 kaum yang lain. Apakah itu endocentrisme? Ia merujuk kepada sikap dan kepercayaan bahawa budaya dan nilai-nilai kaum sendiri lebih baik dan mulia berbanding budaya dan nilai-nilai dari kaum yang lain. Suatu kaum itu dikatakan endocentris apabila anggota masyarakat atau kaum itu menilai budaya kaum lain berdasarkan kepada ukuran dan standard budaya kaum itu sendiri sahaja dan menganggap nilai-nilai budaya kaum lain itu lebih rendah tarafnya. Endocentrisme ini lebih memperlihatkan keengganan dan ketidakmampuan satu-satu kaum itu untuk mengiktirafkan atau menghargai kebudayaan masyarakat atau kaum yang lain. Seterusnya, tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Rakyat Malaysia rata-rata hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri sahaja. Mereka jarang bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Justru kefahaman mereka terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum lain menjadi janggal. Kebanyakan kaum di negara Malaysia ini berasa lebih selesa dan selamat hidup dalam kelompok sendiri sahaja. Sebagai contoh, Melayu akan berasa selesa dan selamat jika ada Melayu lain yang tinggal berhampiran dengannya, walaupun Melayu yang hampir dengannya itu bukan saudara mara atau sahabatnya sendiri. Begitu juga perihalnya orang Cina dan India mempunyai rasa yang serupa. Apabila tiada interaksi antara kaum, maka akan rendahlah kefahaman kaum itu terhadap budaya dan adat resam kaum yang lain. Mengapa perlunya kita memahami budaya dan adat resam kaum yang lain? Jawapannya sudah pasti untuk mewujudkan sikap toleransi serta tolak ansur sesama kaum. Jika ditinjau, taburan penduduk terutamanya di kawasan bandaran atau luar bandar sekarang ini, ia telah berubah di mana suatu kawasan itu tidak lagi didiami oleh sesebuah kaum tertentu sahaja. Di setiap kawasan perumahan di bandar-bandar, kita dapati wujud penduduk yang terdiri daripada kaum-kaum Melayu, Cina dan India yang mendiaminya. Jika ditinjau dari segi peratus penduduk di setiap kawasan perumahan, mungkin ada kaum yang menjadi majoriti dan minoriti, tetapi hakikatnya sekarang ini adalah sukar untuk mencari kawasan perumahan yang hanya didiami oleh sesuatu kaum tertentu sahaja.
Seterusnya saya akan memberi laluan kepada rakan pembentang yang lain. Akhirnya, kesimpulan daripada masyarakat dalam konteks Malaysia ialah keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan jika setiap individu mempunyai pemahaman baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Persefahaman dalam kalangan pemimpin juga amat penting kerana melaluinya rakyat akan dapat isyarat yang jelas mengharmonikan hubungan masyarakat berbilang bangsa dan budaya di negara ini adalah tanggungjawab semua warga negara. Sekian, terima kasih.